Okay, kita sambung dengan topik kamera berganda dalam koordinat kutub ataupun polar koordinat. Okey, seperti biasa, bila kita ada kamera ganda 2, selalunya kita akan dikaitkan dengan masalah isi padu. Okey, jadinya contohnya di bawah di sini kita ada rantau R dan kemudian kita ada satu fungsi, iaitu fungsi Z sebagai contoh, iaitu Z adalah FR theta, yang mana fungsi Z ni adalah fungsi yang tidak negatif, ada sebut di sini. Okey, maka maka ketinggian ataupun fungsi Z ini dengan dibatasi dari bawah oleh satah Z sama dengan kosong ataupun satah XY akan menjana suatu pepejal seperti dalam gambar di sini. Okey. Dan bila kita satu pepejal, maka secara tidak langsung kita boleh mencari isi padu kepada pepejal tersebut. Okey. Jadi di sini anda boleh nampak kita ada satu rantau R yang dibatasi oleh satu garis, yang mana ini adalah garis yang bermula daripada asalan, iaitu theta sama dengan alpha, kemudian garis yang kedua adalah theta sama dengan beta. Kemudian kita ada suatu lengkung, okey, yang mana lengkung di sini yang belah dalam di sini adalah R1 theta, yang mana R1 ini bergantung dengan theta, dan kemudian kita ada lengkung R2 yang bergantung dengan theta juga. Okey. Di sini kita boleh cari isi padu pepejal yang terhasil. Okey. Kemudian di sini seperti yang kita telah bincangkan adalah bagaimana kameran ganda 2 ataupun bagaimana formula kameran ganda 2 untuk mendapatkan isi padu bagi suatu pepejal dihasilkan. Okey, jika anda berminat ataupun anda nak mendalami lebih dalam, anda boleh terus membacalah. Okey, kemudian seperti biasa dalam tempoh dalam proses untuk menghasilkan formula tersebut, kita akan anggap wujud silinder yang bermula daripada tapak sehinggalah ke ketinggian Z. Okey, dan sebenarnya kita akan ada banyak silinder dan kita akan tambahkan isi padu setiap silinder tersebut. Okey, ini dipanggil sebagai polar Riemann sum ataupun hasil tambah Riemann kutub. Dan akhirnya kita dapat suatu isi padu anggaran. Okey. Kemudian kita teruskan, yang mana bila semakin banyak silinder, okey, N adalah bilangan silinder, maka isi padu adalah bersamaan dengan kameran ganda 2, okey, bagi fungsi F terhadap dA. dA adalah luas kepada silinder. Okey, dan diteruskan lagi, okey, dA untuk Cartesian adalah dx dy. Namun apakah dA pada koordinat kutub? Okey, di sini kita teruskan dengan pembuktian bahawa dA untuk koordinat kutub adalah R dr dθ. Okey, anda boleh tengok di sinilah. Okey, R dr dθ. Okey. Jadi saya boleh tulis sedikit. Okey, sebelum ni kalau kita nak cari, contohnya kalau kita nak cari isi padu ataupun kita nak cari hasil kepada kameran ganda 2, kita ada sini kameran ganda 2 kita ada R, mungkin kita ada F, okey, mungkin XY, dA. Okey, dan dA sebenarnya adalah, kita boleh buat, okey, dx dy. Okey, di sini nilai x dan di sini nilai
y. Okey, ini adalah bila kita gunakan koordinat Cartesian. Okey. Namun apabila kita gunakan koordinat kutub, okey, kita ada kamera ganda 2. Okey. Cuma tukar formula ubah di dalam ini, tapi masih lagi di ini. Okey. Kemudian di sini kita ada f r theta dan dA adalah r dr d theta. Okey, jangan lupa r ni lah. Okey. Dan bila kita ada r di sini, dr di sini, maka sini mesti nilai batas pada r dan ni mestilah batas theta. So ni adalah koordinat kutub. Okey. Kita kembali kepada slide kita. Okey. Di sini diterangkan, okey, kalau kita ada satu rantau yang dibatasi oleh alfa dan beta serta R1 dan R2, maka kita boleh tulis ni sebeginilah. Okey. So maksudnya kalau untuk kutub, okey, kita ada, kalau saya lukis semula, satu rantau, nak sama sangat yang tadi. Okey. Okay, saya boleh condongkan lebih sedikit. Okay. Sini. Okey, mungkin ni adalah R2 theta, dalam kondisi ini adalah R1 theta. Okey, kalau ini adalah kita punya paksi X dan ini adalah paksi Y. Okey, so ini adalah alpha, ini adalah beta, maka V kita di sini menjadi, kalau saya boleh just hanya sambung di sini, maka kita ada theta bermula daripada alfa sehingga beta. Kemudian kita ada R1, ataupun saya boleh tulis semula R sama dengan R1 theta, R2 theta, ini adalah F R theta, R dr d theta. Okey. Okey, kita dah lihat ni sebelum ni. Okey, so ni adalah contoh kita. Contoh satu. Katalah kita ada satu annulus yang terhasil daripada dua bulatan dengan jejari 1 dan punca 5. Nilaikan di sini. Okey, kita dah bincangkan, cuma saya nak tulis sedikit bagaimana kita nak mencari. Saya nak jelaskan sedikit bagaimana kita nak cari rantau sebagai kita punya recap lah. Okey, di sini pun ada juga. Okey, jadinya kalau di sini kita ada annulus, ini, okey, 1 dan punca 5. Kalau ni 1, ni adalah 1, ni adalah bulatan yang di luar, punca 5. Okey, maka kita tahu persamaan untuk di bulatan di luar ini adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan punca kepada 5 kuasa 2, iaitu 5. Okey, iaitu jejari kuasa 2. Kemudian untuk bulatan dalam ini kita ada X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 1 kuasa 2 sama dengan 1. Okey. Jika kita nak kamikan dengan dalam koordinat Cartesian
Sebagai contoh, okey, kita nak ambil di sini, kita nak lukis satu jalur yang bermula di sini. Tak ada masalah, boleh je. Dan kita katalah kita nak gerakkan ke arah X, kita akan dapat beberapa jalur di sini dan di sini, sehinggalah sampai ke titik akhir di sini. Okey, namun kita ada masalah kerana untuk jalur kita di sini, okey, dia bermula di sini, tak ada isu. Kemudian di sini kita ada batas atas yang diterangkan oleh lengkung di atas dan batas bawah diterangkan oleh satu lengkung di bawah, iaitu bulatan yang besar ni. Namun untuk jalur di sini kita ada beberapa batas, iaitu di sini atas, kemudian yang bawah di sini dan di sini dan bawah sini. Maksudnya ada beberapa titik lah. Maka agak sukar untuk kita takrifkan jalur ataupun rantau R di sini sebab ada beberapa batas. Okey. Jadi cara yang paling mudah adalah kita kena pecahkan kepada beberapa kawasan. Okey, contohnya mungkin kita boleh pecahkan di sini. Mungkin kalau saya guna, mungkin di sini adalah 1, mungkin di sini adalah 2, di sini 3 dan 4. Ini kalau kita nak gunakan Cartesian. Okey. Tapi berbeza dengan kalau kita nak gunakan saya kena tulis dulu, ni adalah Cartesian. Okey. Adalah sedikit rumit. Tapi kalau kita nak gunakan koordinat kutub, okey, tak buat apa jadi. Ia lebih mudah. Okey. Di sini adalah punca kuasa 5, ni adalah 1, punca kuasa 5 dan 1. Okey, sebab apa? Sebab kita ambil, katalah kita ambil satu garis ataupun jalur kita di sini, kita gerakkan dia dengan titik di asalan tidak berubah, kita gerakkan dia lawan arah jam, maka di mana-mana sekalipun jalur ini berada, sentiasa batasnya adalah 2, iaitu di dalam dan di luar, yang mana batas luar dan dalam ini sentiasa diterangkan oleh fungsi yang sama. Okey, maka di sini kita ada R. Kalau kita tulis R adalah R theta, maka kita ada R daripada 1 hingga punca 5, tak berubah. Walau mana-mana pun kita punya jalur di sini, yang paling kecil sentiasa R sama dengan 1 dan yang paling besar sentiasa R punca 5. Okey, tak berubah pun walau mana pun jalur ini berada. Okey, kemudian theta kita adalah daripada 0 ke 2 pi. Daripada sini kita gerakkan melawan arah jam sampai habis, kita dapat ditutupi dengan satu pusingan, iaitu 2 pi. Maka kalau kita nak kamirkan dia, maka kita ada, contohnya dalam soalan ni kita ada nilaikan, so kita nilaikan suatu fungsi R X kuasa 2 tambah Y dA. Okey, maka kita ada di sini, kita ada fungsi kita, anda boleh tukarkan dia, dan kita ada R dr d theta, yang mana di sini R, maka di dalamnya adalah R sama dengan 1 sehingga
punca kuasa 5, dan kita ada theta daripada sifar sehingga 2 pi. Okay, dan kita boleh terus lakukan kamera. Okey, jadinya jawapan telah ditulis dan kita sudah bincangkan sedikit banyaklah. Okey, agak panjang sini dan anda sepatutnya akan dapat 6 pi. Okey, ini juga contoh yang kita dah tengok sebelum ni. Okey, di sini kita kena cari titik persilangan di sini. Kan apakah nilai theta dan r untuk titik persilangan di sini. Okey, jadinya untuk titik persilangan kita hanya perlu samakan r sama dengan 2 tambah cos theta dengan r sama dengan 2, dan kita akan dapat beberapa titik persilangan. Okey, dan jawapannya ditulis di sini, dan sebenarnya kita dah bincang juga. Okey, saya rasa cukup untuk bahagian 2. Kita akan sambung dalam bahagian 3.